Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mursyid bin Syamsari, dan pada hari ini tujuan video ini dilaksanakan bagi memenuhi kehendak tugasan 2 iaitu persembahan bagi subjek PIMK 2303DR Pentaksiran Pendidikan Islam. Nama pensyarah saya adalah Dr. Wan Mariana binti Wan Muhammad. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada format ujian tahun 4. Untuk tugasan ini saya telah memilih subjek pendidikan Islam khusus kepada bidang sirah, di mana saya akan menjelaskan 2 tajuk di dalam subjek sirah itu. Dan sebelum itu kita lihat dulu bahagian ataupun jenis item ujian. Pertama sekali kita dapat 2 perkara, iaitu pertama objektif dan yang kedua adalah subjektif. Seterusnya masa bagi setiap soalan yang diperuntukkan adalah bagi objektif adalah 6 minit untuk soalan objektif dan 20 minit untuk soalan subjektif. Jumlah keseluruhan masa adalah 26 minit bagi menjawab keseluruhan soalan. Manakala bagi pembahagian markah, 10 markah untuk soalan objektif, 20 markah untuk soalan subjektif dan jumlah keseluruhan adalah 30 markah. Bagi bilangan soalan, terdapat 5 soalan objektif, 5 soalan subjektif dan jumlahnya adalah 10 soalan. Bagi markah setiap soalan, setiap satu soalan objektif bernilai 2 markah. Manakala bagi soalan subjektif bernilai 4 markah. Masa bagi setiap soalan diperuntukkan bagi menjawab setiap satu soalan objektif adalah selama 1.2 minit. Manakala untuk soalan subjektif 4 minit bagi setiap soalan. Seterusnya kita beralih kepada tajuk atau topik. Seperti yang saya cakap daripada awal tadi, terdapat 2 tajuk yang saya ambil. Pertama 5.2 itu keunggulan sifat fatanah Nabi Muhammad, dan yang seterusnya 5.3 meneladani kepribadian Nabi Muhammad dalam berdakwah. Baik, kita tengok dahulu pada 5.21, iaitu menyatakan maksud sifat fatanah Nabi Muhammad. Bagi 5.2 tajuk ini saya memperuntukkan selama 2 jam untuk menghabiskan keseluruhan tajuk ini. 5.21 maksud sifat fatanah Nabi Muhammad, jam mengajar adalah selama 0.6 jam. Kiraan item adalah 0.6 dibahagikan dengan 4 dan darab dengan 10, maka dapatlah 1.5. Untuk kiraan item muktamad bagi 5.21, objektif, soalan objektif ada 1 dan soalan subjektif ada 1. Jadi terdapat 2 soalan di sini, soalan objektif dan soalan subjektif. Kiraan markah muktamad bagi soalan objektif adalah 2 markah dan bagi soalan subjektif adalah sebanyak 4 markah. Seterusnya 5.22 menjelaskan keunggulan sifat fatanah Nabi Muhammad melalui kisah kehidupan baginda. Jam mengajar diperuntukkan adalah sebanyak 0.5 jam. Kiraan item 0.5 dibahagikan dengan 4, darab dengan 10, maka dapat 1.25. Bagi 5.22 terdapat 1 sahaja soalan objektif yang akan saya cipta. Jumlah markah adalah 2 markah. 5.23 mengaplikasi tindakan Nabi Muhammad yang bersifat fatanah dalam kehidupan harian sebagai bukti kecintaan kepada baginda. Jam mengajar adalah sebanyak 0.4 jam. Kiraan item 0.4 bahagi 4, darab 10, maka jawapannya adalah 1.0. Bagi 5.23 ada 1 soalan objektif dan kiraan markah adalah 4 markah. Seterusnya 5.24 merumus tindakan Nabi Muhammad yang bersifat fatanah dan mengamalkannya. Masa mengajar adalah 0.1 jam. Kiraan item adalah 0.1 bahagi 4 darab 10 sama dengan 0.25. Bagi 5.24 tidak ada soalan objektif dan subjektif yang akan saya cipta. Terakhir 5.25 bijaksana dalam setiap tindakan secara beradab dan istiqamah. Jam mengajar yang diperuntukkan adalah 0.4 jam. Kiraan item adalah 0.4 bahagi 4 darab 10 bersamaan 1.0. Di sini ada 1 soalan subjektif dan bernilai, markahnya bernilai 4 markah.
Jumlah keseluruhan adalah 2 jam. Baiklah, seterusnya 5.3 meneladani kepribadian Nabi Muhammad dalam berdakwah. Sama juga seperti tadi, masa peruntukan adalah sebanyak 2 jam bagi menghabiskan tajuk-tajuk ini. 5.31 menyatakan maksud dakwah. Jam mengajar adalah 0.3 jam. Kiraan item 0.3 bahagi 4 darab 10 bersamaan dengan 0.75. Di sini ada satu soalan objektif. Jumlah markah adalah 2. 5.32 menjelaskan cara Nabi Muhammad berdakwah. Jam mengajar adalah 0.4 jam. Kiraan item 0.4 bahagi 4 darab 10 bersamaan 1.0. 5.32 juga terdapat satu soalan objektif bernilai 2 markah. 5.33 itu menguraikan penentangan terhadap Nabi Muhammad ketika berdakwah. Jam mengajar adalah 0.5 jam. Kiraan item 0.5 bahagi 4 darab 10 bersamaan 1.25. Ada satu soalan objektif di sini, maka adalah 4. 5.34 mengaplikasi kepribadian Nabi Muhammad dalam berdakwah dan menghadap penentangan. Jam mengajar adalah 0.3 jam. Kiraan item 0.3 bahagi 4 darab 10, masa adalah 0.75. Ada satu soalan subjektif juga bernilai 4 markah. Seterusnya 5.35 merumus kepribadian Nabi Muhammad dalam berdakwah dan menghadap penentangan. Jumlah jam mengajar adalah 0.2 jam. 0.2 bagi 4 darab 10 sama dengan 0.5. Tidak ada soalan untuk 5.35 ini. Seterusnya terakhir 5.36 mencontohi kepribadian dan tindakan Rasulullah dalam berdakwah secara beradab dan istiqamah. Jam mengajar adalah 0.3 jam. Kiraan item 0.3 bahagi 4 darab 10 bersamaan 0.75. Ada satu soalan objektif dengan markahnya adalah 2 markah. Jadi jumlah soalan adalah 4 jam bagi kedua-dua tajuk. Ada 5 soalan objektif, 5 soalan subjektif. Markah bagi soalan objektif 10, markah bagi soalan subjektif adalah 20. Seterusnya kita lihat pada jadual spesifikasi ujian. Seperti yang dapat kita lihat pada warna ungu tu, tahun 4, keunggulan sifat fatonah Nabi Muhammad. Macam yang saya katakan, agihannya adalah seperti berikut, adalah 2 markah. Yang pertama 5.21 menyatakan maksud, agihan markah adalah 2. Aras yang diukur di sini adalah mengingat. Jadi ada satu item dan seterusnya ada satu lagi aras, iaitu memahami. Agihan markah adalah 4. Maknanya soalan objektif dan juga soalan subjektif. Seterusnya 5.22 menjelaskan keunggulan sifat fatonah Nabi Muhammad melalui kisah kehidupan baginda. Ada satu sahaja soalan objektif di sini, iaitu pada aras memahami. Seterusnya 5.23 mengaplikasi tindakan Nabi Muhammad yang bersifat fatonah dalam kehidupan harian sebagai bukti kecintaan kepada baginda. Di sini terdapat satu soalan objektif pada aras mengingat bernilai 4 markah. 5.24 tidak ada soalan, jadi tidak ada pengagihan markah di sini. 5.25 bijaksana dalam setiap tindakan secara beradab dan istiqamah. Ada satu soalan subjektif pada aras mengaplikasi. Bukan mengaplikasi, menganalisis. Jadi ada satu soalan di aras menganalisis 4 markah. Seterusnya 5.3 meneladani kepribadian Nabi Muhammad dalam berdakwah. Bagi 5.31 menyatakan maksud dakwah. Ada satu soalan objektif pada aras memahami. Seterusnya 5.32 menjelaskan cara Nabi Muhammad berdakwah melalui kisah kehidupan baginda. Ada juga satu soalan objektif pada aras menganalisis. Seterusnya 5.33 menguraikan penentangan terhadap Nabi Muhammad ketika berdakwah. Ada satu soalan objektif di aras
menilai 4 markah. Seterusnya mengaplikasi 5.34 mengaplikasi kepribadian Nabi Muhammad dalam berdakwah dan menghadap penentangan. Ada satu soalan subjektif di aras mencipta. Seterusnya 5.35 tidak ada soalan. 5.36 mencontohi kepribadian dan tindakan Rasulullah dalam berdakwah secara beradab dan istiqamah. Ada satu soalan objektif. Soalan objektif di aras mengaplikasi. Jadi keseluruhannya seperti kita dapat lihat ada 10 soalan. Satu di aras mengingat, 2 aras memahami, 1 aras mengaplikasi dan 1 aras menganalisis. Bagi soalan subjektif 20 markah. 1 di aras mengingat, 1 di aras memahami, 1 di aras menganalisis, menilai dan juga mencipta. Jadi cukup 10 soalan. Seterusnya kita beralih kepada item. Bagi item, aras mengingati 5.21 soalan objektif. Nyatakan maksud sifat fatonah Nabi Muhammad. Soalannya adalah nyatakan pengertian fatonah. Pilihan jawapan A, B, C, D benar, amanah, menyampaikan, bijaksana. Manakala aras kedua adalah memahami. 5.22 menjelaskan keunggulan sifat fatonah Nabi Muhammad melalui kisah kehidupan baginda. Soalan objektif, peristiwa peletakan batu Hajarul apa merupakan contoh keunggulan sifat fatonah Nabi Muhammad. A. Al-Abyad, B. Al-Ahmar, C. Al-Aswad, D. Al-Akhdar. Di sini kita cuba confuskan pelajar kita dengan bahasa Arab. Jawapannya adalah Hajarul Aswad, itu batu hitam. Pilihan jawapan lain adalah warna tapi dalam bahasa Arab. Yang ketiga, memahami, menyatakan maksud dakwah. Soalannya pengertian dakwah adalah memaksa manusia untuk beriman dan taat kepada Allah Ta'ala. Soalan objektif. Pilihan jawapan dia sama ada betul atau salah. Mana pelajar pilih betul atau salah. Soalan objektif seterusnya adalah menganalisis. Soalannya adalah berikut merupakan cara Nabi Muhammad berdakwah kecuali ada pilihan jawapan. Pertama tazkirah, kedua dialog, 3 cacian, 4 berdebat. Pilihan A, B, C, D. Pelajar perlu pilih, lepas tu jawab jawapan dia. Soalan objektif terakhir adalah di aras mengaplikasi, iaitu soalannya antara sifat Nabi Muhammad dalam menyampaikan dakwah adalah pemaaf dan apa. Mana pelajar perlu isi jawapannya. Seterusnya memahami. Memahami bagi soalan subjektif, soalannya adalah nyatakan pengertian sifat fatonah Nabi Muhammad. Mana pelajar perlu tulis apakah sifat fatonah Nabi Muhammad. Markahnya adalah 4 markah. Seterusnya aras mengingati bagi soalan subjektif. Nyatakan 2 nilai murni Nabi Muhammad ketika melakukan perniagaan. Mana pelajar atau murid kena tulis 2 nilai murni Nabi Muhammad seperti dalam kitab. Yang seterusnya aras menganalisis. Gambar 1 tunjukkan gambar sampah yang tidak dibuang dengan betul. Berdasarkan gambar di atas, apakah tindakan yang boleh dilakukan oleh murid dan nyatakan faedah yang akan diperolehi. Murid kena tulis apa yang boleh mereka lakukan, itu satu jawapan, dan yang kedua adalah faedah yang mereka perolehi, satu jawapan. Di aras menilai pula, soalan adalah orang kafir Quraisy sangat membenci dakwah dibawa oleh Rasulullah dan mereka juga sanggup membunuh Rasulullah supaya dakwah baginda tidak dapat disebarkan. Di atas tu adalah dia punya contoh ayat. Jadi selepas baca ayat tu, pelajar akan baca soalannya. Berdasarkan perkataan di atas, nyatakan 2 bentuk penentangan dilakukan oleh orang kafir terhadap Nabi Muhammad. Bagi 2 bentuk penentangan. Soalan terakhir di atas mencipta, ada satu contoh ayat Quran, wasbir ala ma asabaka. Sebagai seorang pelajar beragama Islam, menyatakan tindakan yang perlu anda lakukan apabila ditimpa musibah. Mana murid perlu memikirkan jawapan, mereka kena mencipta sendiri jawapan mereka dan tulis jawapan di bawah. Sekian saja penerangan daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.